Buletin Didik 7 Mac bersama saya Syafri Izan Wahab. Salam hormat dan salam sejahtera. Susulan murid tahun 1 dan 2, tiba masanya bagi murid tahun 3 hingga 6 memulakan sesi persekolahan buat pertama kali bermula esok. Namun sejauh manakah persediaan ibu bapa dan pelajar itu sendiri untuk menempuh sesi pembelajaran secara norma baharu? Wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad yang berkesempatan melakukan tinjauan siang tadi ada butirannya. Hasil tinjauan kami mendapati antara sebab ibu bapa membuat persiapan saat akhir adalah kerana tidak mahu membazir dan ingin berbelanja secara berhemah. Buat persiapan ni orang kata tak adalah macam tergesa-gesa, jadi perlahan-perlahan lah satu persatu sebab macam PKP ni kan, jadi kita tak naklah beli terlalu banyak. Jadi kita beli macam cikgu cakap, buat persiapan tu ala kadar je. Sebab kita takut PKP balik kan. Memang sangat-sangat teruja lah. Tak payah kejut, pagi-pagi dah bangun sendirilah. Dah tahu waktu time pergi sekolah. Memang dia teruja lah. Pagi-pagi dia dah siap-siap lah sekali semua kasut, baju dia semua. Dia kata cepat-cepat nak pergi sekolah semua kan. Memang dia teruja sangat lah. Baju lah. Sebab kasut sekolah semua tahun lepas semua ada lagi. Semua boleh pakai. Yang mana boleh pakai, kita pakai lagi lah. Sebab tahun ni dia tukar jadi pengawas kan. Jadi kena cari yang baru lah. Baju yang lama tu? Macam adik-adik dia semua pakai baju yang sama je. Sebab masih tak pakai kan. Dan masih muat. So kita pakai je lagi. Teruja. Memang sangat tak sabar. Ni tanya dah bila baju sekolah nak sampai ni. So adik-adik dia pun semua samalah, teruja lah. Last week semua kita dah prepare lah. Yang untuk kakak dia, semua baju kakak dia je tak siap lagi. Keterujaan ingin kembali ke sekolah jelas terasa ketika saya menemu ramah adik Nur Danisha Hazrul Nizam yang tidak sabar ingin berjumpa rakan-rakan dan guru di sekolah. Saya Raja 4. Saya rasa gembira nak masuk sekolah dan saya nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa guru. Bolehlah, kena ikutlah SOP. Apa SOP yang awak tahu? Jarak 1 meter, pakai penutup muka, sanitizer tangan, basuh tangan. Dalam kesibukan membuat persiapan terakhir kembali ke sekolah bagi murid tahun 3, 4, 5 dan 6, apa yang penting ibu bapa perlu sentiasa mengingatkan anak-anak, khususnya pastikan secara berulang kali tentang SOP yang perlu diamalkan mereka dalam premis sekolah dan pengangkutan awam supaya mereka dapat membiasakan diri dengan persekolahan secara norma baharu. Ingat, 3 jaga. Jaga jarak, jaga kebersihan dan jaga diri. Laporan Miza Syafiza, Muhammad Fuad. Sesi persekolahan yang bermula esok bagi murid-murid tahun 3, 4, 5 dan 6 pastinya mengundang keterujaan. Apatah lagi sudah lebih 5 bulan meninggalkan alam persekolahan. Ada antaranya sudah tidak sabar ingin berjumpa rakan-rakan dan cikgu di sekolah. Keceriaan jelas terpancar pada wajah si cilik Nur Darin Anas Effendi, murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Konven Kajang dan Arisa Zahra Zainuddin, murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Seksyen 9 Kota Damansara yang sudah tidak sabar lagi untuk kembali ke rutin asal sebagai murid sekolah. Merasa teruja untuk jumpa kawan dan cikgu kerana saya sayang sangat diorang dan kita miss diorang sangat. Dan esok saya plan untuk bangun awal mandi pada pukul 5 pagi dan saya mau bekal nasi alamak dengan ayam. Rindu tak dengan kawan-kawan? Rindu sangat. Rindu sangat. Arisa, siapa kawan-kawan Arisa yang Arisa nak jumpa? Sofia dan Irdina. Oh, Sofia dan Irdina. Cikgu ingat tak lagi cikgu? Cikgu matematik. Cikgu apa? Zaiti, Cikgu Zaiti. Awak suka Cikgu Zaiti? Tapi seronok tak nak pergi sekolah ni? Seronok. Begitu juga dengan pasangan adik-beradik yang bakal kembali ke Sekolah Kebangsaan Taman Desa 1, Bandar Country Homes, Rawang. Teruja untuk kembali ke sekolah, mereka lebih seronok dengan kaedah pembelajaran secara berdepan atau face-to-face learning bersama cikgu di dalam kelas.
Kalau kat sekolah tak ada cikgu gerak-gerak slow-slow. Cikgu macam Mia cakap je. So kita dah ada dengarlah apa cikgu ni, cikgu jelas tak cakap. Lepas tu kita tak adalah nak stres-stres internet dulu. So cikgu ni tak adalah kita tak stres. Sebab tu lah saya perlu kat ibu bapa saya untuk tolong saya. Tapi ibu bapa saya pergi kerja. Sebab tu lah saya kena datang sekolah untuk terangkan apa yang cikgu cakap. Tidak seperti sebelumnya, persiapan persekolahan hanya memberi tumpuan pada barang-barang yang penting sahaja, memandangkan pakaian seragam sekolah masih boleh digunakan. Untuk persiapan kali ini tak sama seperti tahun-tahun yang lepas. Saya banyak berbelanja berhemah, membeli keperluan persekolahan yang betul-betul penting, yang betul-betul hendak digunakan. Contohnya macam beg-beg sekolah, kasut sekolah, dan barang-barang peralatan pun masih boleh digunakan lagi. Daripada bulan 11, bulan 12 tu dah beli barang-barang semua, baju sekolah, kasut sekolah. Dengan harapan ingat bulan 1 dah naik persekolahan, tapi naik bulan 3. Tapi alhamdulillah semua dah sedialah. Dan saya gembira sebab kata dengan adanya sesi persekolahan ni, anak-anak harapnya lebih fokus, dapat tanya soalan pada cikgu face to face. Rata-rata ibu bapa turut meluahkan rasa syukur sesi persekolahan dapat diteruskan seperti biasa setelah ia tertangguh beberapa kali sebelum ini. Saya tak sabar untuk diorang pergi ke sekolah sebab dah 5 bulan dah lebih 5 bulan dah kita tak hantar dia ke sekolah, dan dia punya fokus pun dah lain. Bila belajar di rumah tu berbeza kan. Jadi bagi peluang dia untuk pergi ke sekolah, jumpa cikgu dan lebih fokus lah pembelajaran di sekolah tu kan lebih efektif. Lebih 50 orang murid tahun 3 hingga 6 mendapat khidmat gunting rambut percuma yang membabitkan anak anggota Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman, Ibu Pejabat Kontijen IPK Selangor dan Kuala Lumpur. Wartawan Salina Zakaria berkesempatan melakukan tinjauan. Program Anjuran Persatuan Anak Polis Malaysia PAPM bermula jam 10 pagi hingga 4 petang di Gombak Selangor sempena pembukaan sesi sekolah secara bersemuka esok. Ia bermula semalam dengan kerjasama kedai gunting rambut Blondes bertujuan membantu anggota keselamatan. Berikutan ada antaranya sibuk bertugas. Gunting rambut percuma turut diberi kepada murid yang berada berhampiran lokasi program. Program gunting rambut ni kita teruja lah sebab bagi support pada frontliner kita, sedangkan nampak program pun anjuran Persatuan Anak Polis, jadi kita support lah sebagai seorang frontliner juga, saya sebagai guru, masing-masing support lah untuk pejabat awam. Okey lah, sebab lama tak jumpa kawan, rasa seronok lah. Rasa seronok je. Habis tu macam mana dengan pembelajaran sebab tahun ni darjah 6 Macam ketinggalan jugalah sebab tahun 6 sebelum ni kan dia banyak dia belajar cepat. Macam batch kami ni ketinggalan lah. Walaupun ada yang menyatakan sudah bersedia untuk bersekolah esok, bagaimana pula dengan penampilan diri? Rambut umpamanya perlu pendek dan kemas. Ayah hari ni suruh potong rambut paksa ke rela? Tak paksa, rela. Rela. So hari ni nak buat potongan apa? Rambut. Rambut. Nampak macam nak botak je. Selesai gunting rambut, anak-anak ini turut diberikan cenderahati oleh penganjur. Alhamdulillah, program sebegini sebenarnya telah membantu meringankan beban ibu bapa. Almaklumlah, mungkin ada satu keluarga mempunyai 3 atau 4 orang anak seperti saya untuk menggunting rambut. Jadi program sebegini memang betul-betul membantu. Dan esok bakal bermulalah sekolah bersemuka untuk murid tahun 3 dan juga 6. Jadi macam mana, dah bersedia nak sekolah esok tak? Dah? Happy ke tak happy? Macam tak happy je? Okey, nampak handsome sekali. Laporan Salina Zakaria.
5 kelas yang digunakan murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Tengku Budriah di Arau Perlis terjejas selepas bumbung bangunan 2 tingkat itu diterbangkan angin dalam kejadian ribut. Keadaan menyebabkan ke-5 kelas berkenaan ditutup sehingga proses membaik pulih dan membersih selesai dilakukan berikutan keadaan kelas yang ditakungi air hujan. Exco Pendidikan Negeri Roziana Ahmad ketika meninjau sekolah terbabit memaklumkan pihak sekolah bersama Jabatan Pendidikan Negeri JPN telah menyusun atur strategi dengan memindahkan 136 murid dari 5 kelas yang terjejas ke kelas tahun 6. Manakala murid tahun 6 pula akan diletakkan di bilik khas yang telah disediakan. Justru sesi persekolahan bagi murid sekolah rendah yang akan bermula secara keseluruhan pada esok dapat berjalan dengan lancar. Jadi buat masa sekarang ni pihak Jabatan Pendidikan telah pun ambil tindakan proaktif dengan menyediakan kontraktor untuk pembersihan dan juga pembaikan di bahagian struktur bumbung sahaja sebab dia tak melibatkan kepada struktur asas yang lain. Jadi insyaAllah dalam tempoh beberapa hari ini apabila bumbung tu selesai dibaiki, pelajar-pelajar ni boleh duduk semula di kelas mereka. Menurut Roziana, proses penilaian akan dilakukan sebelum kelas terbabit dibuka kembali kepada pelajar. Difahamkan bangunan tersebut berusia 133 tahun. Ini kejadian ketiga bumbung bangunan di sekolah terbabit diterbangkan angin dalam tempoh beberapa tahun memandangkan sekolah berkenaan terletak di laluan angin. Bukan calon-calon guru, Cikgu Epin atau nama sebenarnya Nur Arifin Nur Azaman berjaya membangunkan 3 aplikasi pendidikan bagi subjek kimia khusus untuk pelajarnya di tingkatan 4 dan 5. Aplikasi yang lengkap dengan nota merangkumi keseluruhan topik pembelajaran, simulasi serta eksperimen secara maya itu diberi nama ChemX 1.0, ChemX 2.0 dan ChemVir. Cikgu Epin yang pernah merangkul pelbagai anugerah termasuk gelaran ikon guru peringkat negeri pada tahun lalu, kini mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syahrin di Kangar. Menariknya, aplikasi itu dibangunkan sendiri oleh Cikgu Epin yang mempelajarinya melalui pencarian di internet selain menerima bantuan dari beberapa pihak. Aplikasi pertama dan kedua mengambil masa 4 bulan sebelum berjaya disiapkan, manakala aplikasi ChemVir siap dalam tempoh 3 minggu sahaja. Jelas Cikgu Epin, ia bermula apabila pelajarnya yang masih tiada keyakinan untuk melakukan eksperimen meskipun sudah beberapa kali melakukannya di makmal. Ceritanya, apabila saya nak buat apps ni, saya menghadapi kesulitan ketika mana pelajar saya pernah tanya saya macam ni, cikgu, nak buka ataupun nak nyalakan benda masa macam mana? So saya kata, kita nak belajar kimia tapi agak pelik bila soalan asas macam tu ditanya oleh pelajar. So pelajar saya nampak kat sini budak nak buat tetapi dia kurang keyakinan untuk buat ataupun handle alat radas ni. Aplikasi pertama iaitu ChemX 1.0 dibangunkan pada 2018 lengkap dengan animasi dan simulasi eksperimen. Manakala ChemX 2.0 mengandungi nota dan fakta penting dalam bentuk animasi serta simulasi pengiraan yang digunakan pada 2020. Aplikasi terbaru ChemVir pula siap dibangunkan awal tahun ini dinaik taraf sepenuhnya untuk membolehkan pelajar melakukan eksperimen secara maya melalui drag and drop. Selain membangunkan aplikasi berkenaan, Cikgu Epin yang juga guru sains tingkatan 1, 2 dan 3 di sekolah berkenaan pernah menulis lebih 6 buah komik pendidikan yang diterbitkan di bawah sesebadi. Cikgu-cikgu yang dah berpengalaman mengajar, selalunya konten dia kuat tau. Ataupun bahan dia dah banyak. So, kita kalau boleh tu kita salurkan ke tempat yang lebih baik. Maksud dia macam why not contohnya, let's say lah subjek lain lah. Contohnya saya minat kimia. So saya nak buat app sains pula. Sains pula ada satu app dia khas sains. So pelajar boleh rujuk kat app sains tu. Sebab bagi saya knowledge sampai bila-bila pun tetap sama. Formula sampai bila-bila tetap F equal to MA. Sampai kiamat pun F equal to MA takkan berubah. Aplikasi Cikgu Epin ini juga mendapat perhatian golongan pendidik di seluruh negara yang turut menggunakannya dalam proses pengajaran. Kesungguhan Cikgu Epin dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar membuka mata banyak pihak. Malah tindakannya turut mendapat pujian pengetua sekolah.
Memang satu inovasi barulah untuk peringkat sekolah, saya rasa peringkat negeri dan kebangsaan, sebab sebelum ni kita tak nampak benda tu tak dilakukan melalui yang kata internet kan, melalui buku yang kita ada, buku melalui internet tu adalah buku teks. Yang ni satu yang barulah pada pelajar, untuk pelajar dapat teroka orang kata dalam masa yang tidak terhad. Setakat ini, aplikasi tersebut hanya boleh digunakan oleh pengguna Android. Bersua kembali. Kebenaran pembukaan Taman Tema untuk beroperasi semula selepas hampir 2 bulan ditutup susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 pada 13 Januari lalu menyaksikan pengunjung perlu mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ketat. Kelonggaran yang diberikan di bawah kawasan PKP bersyarat dan PKP pemulihan itu nyata memberi peluang kepada orang ramai untuk beriadah bersama keluarga. Taman tema terbesar di sekitar Lembah Kelang yang memiliki lebih 90 tarikan ini hanya membenarkan kemasukan 30% daripada kapasiti pengunjungnya bagi memastikan penjarakan fizikal dapat dilaksanakan. Semua titik sentuh di Taman Tema juga sentiasa dibersihkan, manakala permainan tunggangan akan disanitasi setiap kali digunakan. Pengunjung perlu mengisi borang deklarasi diri, mengimbas kod QR MySejahtera dan periksa suhu sebelum dibenarkan masuk. Orang ramai juga perlu memakai pelitup muka sepanjang berada dalam kawasan Taman Tema. Kita mementingkan keselamatan customer kami. Daripada SOP, daripada reduce hour of ride, dan kita kena setiap ride kita kena membersihkan dulu sebelum yang second batch masuk. So memang we have to protect the safety of customer kami. Kita menjenamakan konsep state of play, a new state of play. We can play but safe. Jelas kelihatan di raut wajah pengunjung yang teruja dapat meluangkan masa bersama keluarga serta rakan di Taman Tema ini. Mereka yang sebelum ini terpaksa membatalkan hasrat untuk pergi melancong menyambut baik pembukaan semula Taman Tema. Memang sangat teruja, excited sebab hujung minggu tak tahu nak pergi mana. So bila dah buka ni rasa macam kita best lah, fun keluar dengan kawan-kawan kan. Sudah lama tak keluar lah, jadi saya pun sangat suka bawa anak-anak keluar mari sini main lah. Sudah lama tak mari sini main lah. Natrium klorida, serbuk penaik dan monosodium glutamate MSG, bahan yang tidak asing lagi dalam makanan atau masakan harian. Namun sedar atau tidak, ia merujuk kepada garam. Lebihan pengambilan garam memudaratkan kesihatan dan mengakibatkan tekanan darah tinggi, sakit jantung mahupun strok. Sempena Minggu Kesedaran Garam Sedunia, kami kongsikan jenis makanan tinggi garam serta tips untuk mengurangkan bahan itu sewaktu memasak. Kajian pengambilan garam dalam kalangan rakyat Malaysia MyCost 2019 mendapati purata pengambilan garam adalah 7.9 gram sehari bersamaan 1.6 sudu teh. Ia melebihi saranan ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO iaitu 5 gram sehari atau 1 sudu teh. Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan purata pengambilan 6 gram sehari garam menjelang 2025. Label jangan lupa baca. Sekarang ni kita dah wajibkan untuk pelabelan yang berkaitan dengan iodin. Jadi kandungan garam, label. Jadi kalau kita pergi supermarket jangan kita ambil terus macam tu je. Kita tengok. Kan dulu kita tengok kan. Gula banyak mana, kolesterol banyak mana, trans fat ada tak ada. Dan antaranya yang kita kena tengok sekarang ialah kandungan garam dan garam yang beriodin. Berikut 10 jenis makanan yang kerap dimakan dan pengambilan garam tinggi, antaranya sayur goreng, roti canai dan nasi goreng. Dan ini pula tips kurangkan garam semasa memasak. Banyakkan penggunaan perisa asli seperti jus limau, lengkuas, serai dan rempah selain hadkan penggunaan kicap atau perencah dalam masakan. Masukkan garam selepas api ditutup kerana rasa masin akan lebih ketara dalam makanan kurang panas. Lihat kepada amalan pengambilan makanan rakyat Malaysia ni memang very bad ni, sangat teruk ya. Kerana kita mengambil makanan yang masin, mengambil makanan yang manis, kurang makan sayur, kurang minum susu ya. So yang tidak baik itu kita ambil banyak, tetapi yang baik itu kita kurang ambil ya. Why? Because banyak perkara ya. Yang pertama mungkin perkara dari segi kita punya persekitaran.
persekitaran kita tu mungkin tak macam saya nyatakan tadi, persekitaran tu mungkin tidak membantu kita ya YB untuk kita mengamalkan makanan sihat. Contoh tadi lah macam kalau kita pergi kat luar, macam makan kat luar kita tidak ada Prof Hajim punya tadi menanyakan bila makan di luar banyak garam, tinggi kandungan garam ya. So bila kita sometimes kita tak ada choice ya, macam kita ibu yang bekerja ya, kadang-kadang kita stay back sampai pukul 8 tak masak, yang kena order kat luar. Minggu Kesedaran Garam Sedunia tahun ini disambut pada 8 hingga 14 Mac. Tema tambah perisa asli, sedikit garam mencukupi dipilih bagi menggalakkan penggunaan bahan perisa asli dalam masakan. Usaha pemeliharaan spesies haiwan terancam bukan hanya tanggungjawab agensi dan NGO berkaitan hidupan liar. Kempen kesedaran awam itu juga mendapat perhatian Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS Terengganu bagi menyokong usaha melindungi khazanah flora dan fauna di negara ini. Inisiatif berkenaan julung kalinya dilaksanakan ROS Terengganu yang melaksanakan projek anak angkat 20 ekor tuntung. Program dilaksanakan bersama Persatuan Pemeliharaan Tuntung, Kura-Kura dan Penyu Malaysia sebagai kempen kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan pemeliharaan spesies haiwan yang diancam kepupusan. Pembabitan itu juga bagi pendedahan beberapa organisasi persatuan dengan aktiviti seumpamanya. Program ini sebenarnya merupakan satu networking lah di antara pihak kerajaan dan juga pihak NGO ataupun persatuan yang kita akan expandkan. Sebenarnya dalam masa yang sama, networking ini kita luaskan di antara persatuan-persatuan lain juga. Pada hari ini kita jemput sebanyak 5 persatuan yang bersama-sama dengan kita lah untuk menyokong program khazanah alam sekitar yang semakin pupus hari ini. Beliau ditemui selepas merasmikan program di Pusat Pemeliharaan Tuntung Sungai Kampung Pasir Gajah, Kemaman. Kita seorang cuma boleh buat banyak ni je. Tetapi kalau kerjasama dengan pihak lain, kita boleh buat lebih banyak. Tak kisahlah untuk masyarakat, untuk hidupan liar, lebih banyak yang akan terjadi bila kita bekerjasama. Pada program terbabit turut diadakan pelepasan anak tuntung ke Sungai Pasir Gajah. Pusat Pemeliharaan Tuntung itu mempunyai kira-kira 200 ekor tuntung. Di antara 3 pusat pemeliharaan yang aktif di Semenanjung Malaysia memelihara spesies itu. Jauh lebih murah berbanding harga pasaran. Kualitinya juga tidak kurang hebat. Persis ukiran dan rekaan jenama sedia ada. Itu hasil Pusat Amal Latihan dan Amali Perabot Orang Kelainan Upaya OKU. Status OKU bukan alasan untuk mengharap ihsan orang lain. Sebaliknya mereka bangkit mencari sinar baharu pasca PKP biarpun masih berdepan cabaran getir situasi pandemik COVID-19. Buaian ini jika harga pasaran mungkin mencecah ribuan ringgit. Ironinya, hanya dijual sekitar RM500. Begitu juga beberapa set perabot lain. Harganya jauh lebih rendah dari harga pasaran. Siapa sangka ia hasil sentuhan OKU yang tidak berasaskan keuntungan semata-mata. Sebaliknya, kebajikan serta latihan dalam meningkatkan kemahiran mereka demi meneruskan kelangsungan hidup. Sejak beroperasi sekitar awal tahun lalu, mereka bukan sahaja terpaksa berdepan permintaan yang merudum akibat PKP. Malah pengurus pusat ini, Azman Saidin, hampir gulung tikar apabila pusat OKU terbabit berdepan bencana banjir 2 kali. Sebenarnya saya berhutang budi kepada saya punya pekerja di mana mereka bantu saya lah untuk mewujudkan semua ni. Saya sebenarnya kerana diorang ni adalah macam bagi saya naik. Sebab macam saya cakap diorang ni adalah tembok saya untuk saya bangkit. Begitulah luahan Azman 38 tahun yang juga OKU akibat kemalangan jalan raya 4 tahun lalu. Kata-kata semangat sesama ahli di pusat ini membuatkan mereka terus cekal bagi memastikan ada makanan di atas meja dan duit poket sepanjang berdepan pandemik COVID-19. Steven Sontiam, 31 tahun yang hampir maut akibat kemalangan dirempuh lori 3 tahun lalu, tidak mahu kejadian itu terus menjadi mimpi ngeri buatnya. Yang apalah orang cap kena potong apa kaki apa semua. OKU ni cuma nama. Cuma nama saja. Kita cuma semangat kita kena kuat. Semangat kena kuat, selagi kita mampu boleh berdiri, kita berdiri. Selagi kita boleh bekerja, kita kerja. Tidak halangan untuk
untuk seorang OKU untuk bekerja? Kalau yang untuk bergurau-gurau, ya, yalah, itu saya terima lah. Contoh dia Ah, contohnya macam apalah kau ni lembab lah ada orang. Begitu. Itu selalu begitu juga tapi biasa sudah kan. Tapi dorang ejek pun tetap dorang ada lah kawan begitu. Selain perabot, Pusat Amal Latihan dan Amali OKU ini turut menawarkan perkhidmatan latihan lain dalam mengembangkan pelbagai bakat dan kemahiran OKU yang berdaftar di pusat terbabit. Antaranya seperti bidang peruncetan, taman hiasan dan perniagaan berasaskan industri kecil dan sederhana. Lagi rekod tercipta buat lagu popular Gangnam Style. Video muzik Gangnam Style nyanyian Psy itu kini melepasi 4 bilion tontonan di YouTube. Ia mula menggegarkan dunia pada 2012 dan selepas lebih 8 tahun kini menjadi video muzik K-pop pertama meraih pencapaian. Ia mula menggegarkan dunia pada 2012 dan selepas lebih 8 tahun kini menjadi video muzik K-pop pertama meraih pencapaian sedemikian di YouTube. Ia juga jauh meninggalkan lagu Du 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 nyanyian Blackpink di tempat kedua dengan 1.5 bilion tontonan. Aksi bes jam mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.